Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Malaysia hari ini, edisi 28 Ogos 2020 bersamaan dengan 9 Muharram 1442 Hijrah. Bertemankan kami berdua di studio hari ini, saya Sofia Nur Solihatun. Dan saya Marsila Hassan. Jika anda tidak boleh menonton kami secara langsung di Kaca TV, boleh saja tonton kami secara live di Facebook MH High TV 3. Itu antara, kalau orang katalah, kalau tak boleh nak tengok dekat rumah, boleh juga tengok kalau kita berada di pejabat dan sebagainya, boleh saja tonton kami. Dan pastinya hari ini kita akan kongsikan pelbagai topik yang menarik kepada anda semua. Dan Sofia, kita tahu kan sekarang ni kes COVID-19 ada trend peningkatan turun naik dan sebagainya. Contohnya hari Selasa lepas terdapat 11 kes, Rabu 6 kes dan semalam dicatatkan 5 kes. Jadi kita nampak walaupun saban hari ada penurunan kes tersebut, tapi kita tak boleh ambil mudahkan perkara ini. Pastinya 5 kes baru dilaporkan semalam, di mana 3 adalah kes tempatan, 2 kes import. Dan apa yang dikhuatirkan sebenarnya Marsila terdapat disebutkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, yang apabila dijalankan suatu ujian di mana 14 sampel diambil daripada kluster Tawa, ada persamaan dengan sampel mutasi jangkitan COVID-19 yang baru kita sebutkan, iaitu super spreader yang bersamaan dengan kluster PUIC Vaganga. Jadi itu yang dikhuatirkan, yang kita risaukan, bukan sahaja di kawasan PUIC Vaganga sahaja yang mempunyai jangkitan super spreader ini, tetapi ini memberi peringatan kepada semua di kawasan-kawasan di belah utara lah, sepatutnya yang kita perlu menjaga SOP kita. Kita difahamkan tempat yang telah pun diterapkan perintah kawalan pergerakan diperketatkan, dan ini menjadi satu perkara yang kita ingin ingatkan kepada semua. Walaupun kita bukan dalam kawasan yang pastinya mempunyai risiko yang tinggi, tetapi tolonglah terima sekali hujung-hujung minggu ni orang mungkin keluar dengan keluarga dan sebagainya. Jaga SOP, jaga penjarakan fizikal, dan insya-Allah kita perlu menjaga diri kita dan yang tersayang daripada terkena jangkitan ini, insya-Allah. Betul. Lagi-lagi kita sekarang di ambang kemerdekaan. 31 hari bulan Ogos ni merupakan hari kemerdekaan kita yang ke-63. Jadi mungkin kan sekarang ni orang dah mula ambil cuti. Hari ni Jumaat, esok Sabtu, Ahad, Isnin. Semua orang dah mula jalan ambil cuti. Dah kosong dah. Semua nak berjalan. Tapi kalau boleh, kalau nak berjalan tu kita elakkan daripada berjalan di tempat-tempat yang kita tahu hotspot untuk jangkitan COVID-19 yang tinggi. Jadi kita cuba elakkan. Kalau macam sekarang di belah-belah utara jangkitannya sangat tinggi. Jadi kalau boleh elakkan daripada kita ke belah utara sana, mungkin kita boleh cari alternatif lain, pergi ke negeri-negeri lain, sebab kita dah ada 5 negeri yang diklasifikasikan sebagai zon hijau. Antaranya Melaka. Mungkin Melaka paling dekat. Siapa yang tinggal di Kuala Lumpur, mungkin Melaka antara destinasi terdekat yang boleh anda pergi untuk bercuti bersama keluarga. Elakkan, kalau bolehlah elakkan daripada berada di tempat-tempat yang kita tahu banyak jangkitan COVID-19 di situ. Tapi kan pejam celik tinggal beberapa hari saja lagi. Betul. Kita akan meraihkan hari kebangsaan kita yang ke-63. Sudah pasti dan sudah tentunya bukan negara kita sahaja yang berhadapan dengan wabak pandemik COVID-19 ini, seluruh dunia. Jadi pastinya kita akan menjangkakan sambutan yang bersederhana, yang tidak begitu meriah, tapi kami harapkan agar semangat patriotisme, semangat cintakan negara itu tidak pudar, kerana pasti ini tahun ini cukup tahun yang sangat penting, yang menunjukkan kita rakyat yang sangat bertanggungjawab, yang kuat sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan negara lain di seluruh dunia ni, Malaysia menunjukkan track record ataupun rekod mengawal penularan wabak COVID-19 dengan cukup baik. Itu adalah satu kejayaan kita dan kami harap agar anda ingat benda itu, walaupun kita tidak meriah tahun ini seperti mana tahun-tahun lepas, tetapi ini menjadi satu tahun yang cukup bagus kita tunjukkan kekuatan kita sebagai satu unit rakyat Malaysia yang bersepadu. Kita akan tunjukkan antara nombor-nombor yang boleh dipaparkan di kaca skrin TV anda berkenaan dengan nombor kes baru COVID-19. Disebutkan tadi 5 kes baru, 3 tempatan, 2 kes import, dan antara yang disebutkan di sini 2 kes import ini adalah mendapat jangkitan di Filipina dan Mesir yang membabitkan warga negara yang telah pun dikesan di negeri Selangor. Itu kalau kita boleh lihat kan di skrin sekarang jumlah kes berapa kes baru semalam sebanyak 5 dan sebagainya. Dan kes kematian masih kekal di angka 125 orang. Walaupun kita nampak masih makin menurun, tapi kawalan kendiri itu yang paling penting, Sofia. 24 juta kes di seluruh dunia. Kalau ini bukan sesuatu yang boleh memberikan peringatan kepada kita semua, saya tak tahu apa lagi yang boleh mengingatkan negara lain masih sedang
mempunyai tempoh yang cukup sukar membendung penularan wabak COVID-19 ini. Jadi kami berharap agar kita di Malaysia kekal untuk menjaga segala yang boleh, walaupun kita rasa selamat, kita rasa boleh keluar rumah. Tapi ini tidak menunjukkan yang kita sebenarnya selamat. Betul. Kita kena ingat yang barisan hadapan frontliners bukan mereka dari PDRM ataupun Angkatan Tentera Malaysia, tapi kini kita adalah barisan hadapan kita sendiri. Itu menjadi satu peringatan yang cukup besar. Dan kalau boleh saya nak ingatkan kepada mungkin pengurus-pengurus premis. Kita sebenarnya lupa mungkin sebab kita dah menjalani kehidupan yang agak normal dalam norma baru, kita lupa sebenarnya boleh beroperasi sehingga jam 12:30 malam sahaja. Jadi bagi premis adalah pun mungkin kedai mamak kedai serba nikah dan sebagainya, selain daripada yang memberikan perkhidmatan seperti perubatan, klinik dan sebagainya, kita tidak boleh menjangkau lebih daripada jam 12 malam. Itu melanggar arahan PKP. Betul, kerana agar anda semua betul, kerana terdapat beberapa kes kan di kompaun kerana melanggar PKP. Patutnya bila dah jam 12 tu kita dah tak boleh dah buka kedai pergi ke mana-mana sahaja dan sebagainya, kerana kita perlu jadi masyarakat yang lebih bertanggungjawab. Betul, bukan sahaja kepada diri sendiri tetapi kepada orang ramai. Betul. Baik, kita ada banyak perkongsian dengan anda semua. Bukan kita berdua saja, kita ada rakan sekerja kita yang akan berhubung dengan kita daripada satu lokasi yang cukup ikonik di ibu negara. Tapi sebelum tu kita kongsikan apa yang tertera di akhbar utama. Kita mulakan dulu dengan kita boleh mulakan dulu dengan Harian Metro. Di sini di tajuk muka depannya terdapat 3 tajuk utama, tapi yang menjadi pilihan penerbit kita hari ini adalah mengenai pembunuh 51 Muslim di Christchurch, penjara sepanjang hayat. Butirannya di halaman 16 dan juga 37. Okey, saya bacakan sedikit di halaman ke-37 di mana pembunuh kejam di jel sepanjang hayat. Di sini katanya nama 51 mangsa yang mati ditembak dalam serangan pengganas di 2 masjid tahun lalu dibacakan di mahkamah, di mana AFP melaporkan ia adalah pertama kali hukuman seumpamanya dijatuhkan untuk pesalah di New Zealand. Dan katanya lagi jenayah yang dilakukan oleh pelaku itu adalah amat kejam, dan jika anda dipenjarakan sehingga mati sekalipun ia tidak setimpal dengan kesalahan itu. Dan sejurus hakim membacakan keputusan itu, orang ramai yang berada di luar kamar mahkamah bersorak sambil menyanyikan lagu kebangsaan God Defend New Zealand. Dan sebelum itu si pesalah Darren 29 tahun mengaku salah atas 51 pertuduhan membunuh, 40 cubaan bunuh dan 1 pertuduhan keganasan di 2 masjid di Christchurch pada 15 Mac 2019 tahun lalu. Itu antara berita yang begitu menggemparkan seluruh dunia. Cuma sekali bila dia membabitkan pelaku itu sendiri membuat siaran langsung di media sosial sengaja untuk menunjukkan dan memberikan satu rasa takut pada seluruh warga dunia ya. Dan itu perkongsian yang pertama di Harian Metro. Di seterusnya berita harian pula di halaman 2 mengenai nasihat speaker kepada ahli parlimen. Ini ahli parlimen diminta buka buku baru yang di-Pertua Dewan Rakyat mahu YB berubah sikap sesuai status sidang pada November nanti. Selepas 25 hari bersidang, mesyuarat kedua penggal ketiga Parlimen ke-14 berakhir semalam dengan pesanan yang di-Pertua Dewan Rakyat Datuk Azhar Azizan Harun supaya semua ahli parlimen membuka buku baru menjelang sidang akan datang. Dan selain itu katanya juga parlimen juga perlu mengubah sikap dan kelakuan sesuai dengan status yang berhormat, terutama menjelang persidangan seterusnya pada November nanti. Dan berikutan penularan COVID-19, mesyuarat pertama Dewan Rakyat hanya bersidang sehari pada 18 Mei lalu dengan pembukaan disempurnakan yang di-Pertuan Agong. Malah sidang kali ini juga berlangsung dengan pematuhan kepada norma baru apabila tempat duduk ahli parlimen diasingkan dengan penghadang lut sinar, manakala sebahagian yang lain ditempatkan di galeri awam dan tempat duduk pegawai. Dan sudah pastinya lah tumpuan utama sidang kali ini ialah perbahasan mengenai rang undang-undang RUU berkaitan penularan COVID-19 dan iaitu RUU langkah sementara bagi mengurangkan kesan penyakit coronavirus 2019 yang diluluskan sebulat suara. Itu antara yang menarik di berita harian. Jika anda mahu lebih info lagi, boleh dapatkan naskah berita harian di kedai yang berdekatan. Dan seterusnya mungkin kita nak bercerita mengenai News Straits Times. Ya, kita teruskan dengan perkongsian di News Straits Times ini di halaman kedua dan ketiga. Dikatakan di sini admin EMCO enforced in 3 Kedah
zones. Dan zon-zon ini disebutkan seperti disebutkan di halaman kedua ini, Aman Jaya, Sungai Petani have been placed under the Administrative Enhanced Movement Control Order starting today. And the Senior Minister of Security Cluster, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, said the administrative EMCO would be enforced in the Kenanga, Mawar and Melor zones until further notice from the Health Ministry. All 22,360 people from 265 households in the three zones will be screened for COVID-19. Similar to the Standard Operating Procedure SOP enforced during the previous EMCO, all residents in the affected zones are not allowed to leave the areas. Dikatakan di sini PKPD secara pentadbiran di 3 daerah negeri Kedah dikuat kuasa dan seramai 22,360 orang daripada 265 isi rumah akan menjalani saringan COVID-19 dan ini pastinya satu usaha yang akan diteruskan untuk memastikan kita dapat mengesan dan mencari mereka yang memerlukan bantuan kesihatan. Dan sudah tentunya tiada siapa yang dibenarkan keluar dari kawasan dan penguasaan daripada pihak berkuasa seperti Polis Diraja Malaysia dan juga Angkatan Tentera Malaysia akan menjaga di sempadan kawasan tersebut dan terdapatnya sekatan jalan raya untuk memastikan tiada sebarang pergerakan keluar dan masuk. Kami berharap agar anda yang berada di lokasi-lokasi daerah-daerah berkenaan kekal kuat, kekal untuk berdisiplin dan jaga diri anda. Ini satu tempoh masa yang cukup getir untuk memastikan kesihatan anda dan yang tersayang. Halaman kedua dan ketiga di New Straits Times. Dan pasti banyak pengisian dan disebutkan tadi bukan kita berdua saja Marsila. Betul. Kita ada abang long kita Ali Iskandar. Okay. Ya, Ali Iskandar akan memberikan perkongsian akhbar yang seterusnya daripada Masjid Jamek Kuala Lumpur. Assalamualaikum Ali. Assalamualaikum Ali, selamat pagi. Okey, terima kasih rakan tugas Sofia dan juga Marsila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berlintas langsung bersama saya Ali Iskandar di lokasi yang cukup boleh dikatakan sesak dan padat dengan manusia yang menjalankan aktiviti setelah pagi ini terutamanya pada hari bekerja. Ya, ada yang berniaga, ada yang sedang lalu lalang untuk mendapatkan pengangkutan ataupun pergi menaiki LRT dan sebagainya. Saya berada betul-betul di hadapan LRT Masjid Jamek membelakangi Jalan Tun Perak yang sentiasa sesak terutamanya di waktu puncak sebegini. Dan inilah aktivitinya, seolah-olah macam walaupun kita berada dalam keadaan PKP, masih lagi aktiviti harian berjalan seperti biasa. Cuma adanya pematuhan SOP, adanya penjarakan fizikal dan sebagainya yang buatkan kita rasa walaupun hari itu hari sesak, ketenangan itu dapat juga diamati dan dihayati. Jadi inilah keadaan di Kuala Lumpur pada hari ini Jumaat dan barangkali anda antara yang akan menaiki stesen menaiki LRT di Masjid Jamek ini, bolehlah berkesempatan untuk jumpa kami di sini kerana kita akan bersama langsung atau berbincang langsung dari sini sepanjang hari ini dalam beberapa slot nanti. Okey, sementara itu tadi dah dikongsikan di studio akhbar berita harian NST dan juga Metro. Saya nak kongsikan apa yang termuat di utusan Malaysia. Okey, di muka hadapannya begini, perketat kahwin warga asing. Ini cerita dari Johor. Untuk mengelakkan wanita tempatan dieksploitasi, Johor cadang untuk meminda enactment. Johor mengorak langkah mengawal perkahwinan rakyatnya dengan warga asing bagi mengelakkan mereka menjadi mangsa pihak yang cuba mengambil kesempatan ketika berada di negara ini apabila bercadang memperketatkan undang-undang sedia ada. Penasihat Majlis Agama Islam Johor MAIJ Datuk Dr. Nur Gadut berkata, taktik lelaki asing berkahwin dengan wanita tempatan semata-mata mahu mendapat manfaat sama seperti warga negara perlu ditangani dengan mengetatkan prosedur permohonan perkahwinan. Dan turut dimuatkan statistik yang boleh dikatakan membimbangkan juga ini. Katanya walaupun perkahwinan campur dibenarkan dalam syarak, statistik perceraian antara lelaki tempatan dengan wanita tempatan dengan lelaki asing di negeri Johor membimbangkan dengan 272 kes perceraian direkodkan sepanjang 3 tahun sejak 2017. Johor saja merekodkan 91 perceraian membabitkan wanita tempatan dengan lelaki asing pada 2017. 96 pada 2018 dan juga 85 pada 2019. Jadi kebimbangan ini menuntut Johor untuk memperketatkan prosedur untuk mengelakkan daripada eksploitasi. Anda boleh baca lanjut di utusan Malaysia dan kita nak berehat seketika. Selepas ini kita nak kembali ke dalam sebab ini hari ini tarikan kita untuk hari Jumaat di Malaysia hari ini. Kita nak berkongsi tentang satu bangunan ikonik yang diberi nama Masjid Jamek Sultan Abdul Samad ini, yang stesen LRT ini juga mendapat nama yang sama iaitu Masjid Jamek.
Cuma baru-baru ini telah pun dinamakan semula sebagai Masjid Jami' Sultan Abdul Samad. Jadi untuk itu, termasuk dalam cerita bulan merdeka kita, rakan wartawan Faris Afifi ada perkongsian tentang Masjid Jami' yang cukup ikonik ini. Saksikan. Tanggal 31. Binaan ikonik yang terletak di antara pertemuan dua sungai ini masyhur dengan nama Masjid Jami' Kuala Lumpur. Pada 24 Jun 2017, ia telah dinamakan semula menjadi Masjid Jami' Sultan Abdul Samad dengan perkenan Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj. Masjid Jami' Sultan Abdul Samad Kuala Lumpur telah pun dibina oleh pedagang-pedagang Islam yang berasal dari India di persimpangan Sungai Kelang dan juga Sungai Gombak pada zaman penjajahan British dahulu. Seni bina masjid ini direka bentuk dan diselia oleh Arthur Benison Hubback, seorang arkitek British yang bertugas di Tanah Melayu pada ketika itu. Hubback juga bertanggungjawab dalam melakar seni bina bangunan stesen kereta api Tanah Melayu. Dengan kos kira-kira RM33,000 pada waktu itu, Masjid Jami' mula dibina pada tahun 1907 dan dibuka secara rasmi oleh Sultan Selangor Sultan Alauddin Sulaiman Shah pada 23 Disember 1909. Tapak masjid ini pada awalnya merupakan tanah penguburan Islam. Ini dibuktikan dengan penemuan beberapa batu nisan semasa kerja membaik pulih dan mengindahkan Masjid Jami'. Aktiviti ini berjalan seiring dengan projek The River of Life yang membabitkan Sungai Kelang dan Sungai Gombak pada 2015. Ketika dilaksanakan, struktur tangga asal Masjid Jami' yang terkambus turut ditemukan. Kalau dilihat di sini, yang kita masih menjaga yang dikawal selia oleh Jabatan Warisan Negara. Contoh macam kayu, tempat dulu merupakan tempat berehatnya pedagang-pedagang di sini. Mereka akan mengikat orang kata sampan mereka di kayu yang memang masih ada sehingga hari ini, boleh dilihat oleh anak rakyat Malaysia kita hingga hari ini. Baik, saudara, sepanjang perjalanan saya bersama dengan Imam Yahya di Masjid Jami' ini, saya difahamkan oleh Imam bahawa ada satu tempat yang dikatakan masih kukuh dan juga masih ada bermula tahun 1907, iaitu ini dia. Boleh kita buka, Imam? Boleh. Beginilah rupa bentuk lantai asal masjid ini. Masjid yang dipelihara baik lebih 110 tahun ini terus menjadi tarikan dan tumpuan orang ramai dari dalam dan luar negara. Sebelum pembinaan Masjid Negara pada tahun 1963, Masjid Jami' telah menjadi masjid utama untuk solat jemaah dan pusat aktiviti keagamaan umat Islam di Kuala Lumpur. Baiklah, tadi sedikit pengenalan kepada Masjid Jami' Kuala Lumpur, antara masjid yang tertua di negara kita, dan pastinya ia menjadi satu mercu Tanjung Kuala Lumpur lah, ataupun satu yang boleh dikatakan sebagai kota kebudayaan Islam berdasarkan apakah sejarahnya terdahulu. Kami berharap agar anda akan kekal untuk mengenali apakah kawasan-kawasan ikonik di seluruh negara kita, kerana ini juga antara cara untuk kita menzahirkan, melambangkan rasa sayang kita kepada negara. Betul, dan kalau ada masa yang terluang, berada berdekatan, apa kata sekali-sekala tu pergilah melawat tempat-tempat yang sebegitu. Okey, Sofia, sekarang kita nak bacakan mengenai line Maggie di sini. Okey, di mana mencuba sesuatu yang baru boleh membina keyakinan diri, dan ramai yang sudah kongsikan bagaimana mereka mencuba sesuatu yang baru dan memberi inspirasi antara satu sama lain. Dan terima kasih untuk semua kongsian anda. Maggie dengan kerjasama Women Wheel di bawah program Google melancarkan bengkel online percuma untuk wanita seluruh Malaysia. Tingkatkan kemahiran anda. Marilah daftar sekarang untuk bengkel online wanita cukup berani di www.maggie.tak kenal
tak cinta. Adakah anda wanita yang berani? Ya, saya wanita yang berani. Saya juga wanita yang berani. Baik, saya ingin kongsikan juga antara sesuatu informasi berkenaan dengan Immortal Song. Nantikan 42 barisan penyanyi dan karyawan muzik legenda seperti Ella, Ning Baizura, Datuk Zafridin, Datuk Khatijah Ibrahim, Fauzia Latif, Datuk M. Nasir dan juga Fauzi Marzuki. Semuanya hanya di Immortal Song setiap Ahad bermula 30 Ogos ini jam 9 malam hanya di TV3. Pastinya satu acara ataupun lagu yang kita nantikan, begitu ramai artis-artis legenda yang akan dipaparkan dalam satu lagu. Ya, baik. Kita akan berehat seketika sekembalinya dan masa ke semasa kita akan bersama dengan Ali Iskandar untuk perkongsian dan untuk kita sebenarnya memahami adakah ibadah Muharram ni semakin dilupakan dan sebagainya. Itu antara yang akan kita titipkan sebelah saja lagi. Tapi segalanya kita akan sentiasa berada di sini bersama dengan anda hanya di Malaysia hari ini. Jangan ke mana-mana. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih kepada anda yang memilih kami seawal jam 8 pagi tadi. Dan tadi kita dah berceritakan mengenai COVID-19 dan Ali Iskandar juga langsung di Masjid Jami bercerita sedikit mengenai Masjid Jami dan sebagainya. Dan kali ini sementara kita nak menunggu Ali Iskandar kembali berkongsi mengenai Masjid Jami, kita nak bercerita sedikit mengenai bagaimana cara kita menyemai ataupun menunjukkan semangat patriotik kita kepada negara, sebab kita menuju ke arah kemerdekaan yang ke-63 pada 31 Ogos nanti. Lagi beberapa hari saja. Jadi kita, Sofia Masila sendiri sebagai rakyat Malaysia, macam mana sebenarnya cara kita menunjukkan bahawa kita ni betul-betul cintakan negara kita? Kan. Kalau dulu orang kata pergi ke Dataran Merdeka, ke Putrajaya untuk menyaksikan perarakan itu adalah satu yang macam kita paling bersemangat, paling patriotik. Tapi tahun ni tak boleh. Di apakah cara-cara zahirnya agaknya rasanya daripada diri kita sendiri. Inisiatif yang pastinya macam contohlah kita letak bendera ke atas kereta kita sebagai. Baru pagi tadi Sofia dalam perjalanan ke tempat kerja nampak orang letak 2 bendera kat kereta. Itu satu perkara yang dah lama tak nampak lah sebenarnya. Betul, selalu kan? Kita nampak kan kalau dulu macam masa kecil-kecil dulu mesti kita akan nampak dekat motor, dekat kereta semua orang kibarkan jalur gemilang. Sekarang ni macam dah kurang sikit. Jarang tapi ada. Tapi ada. Nasib baik masih ada lagi. Okey, kita dah bersedia dengan Ali Iskandar sekarang di Masjid Jami. Assalamualaikum Ali. Ali bersama kita pastinya daripada Masjid Kuala Lumpur untuk memberikan perkongsian yang seterusnya. Okey, terima kasih rakan tugas Sofia dan juga Marsila di studio. Kembali kita berita langsung bersama saya Ali Iskandar di tapak yang cukup ikonik ini. Bayangkan dalam kita sibuk melewati Kuala Lumpur yang gah ni dengan aktiviti kita di tempat kerja, berniaga dan sebagainya. Kita kadang-kadang terlepas pandang bangunan-bangunan ikonik seperti Masjid Jami' Sultan Abdul Samad ini. Jadi hari ini kita nak menghayati lebih lanjut selain daripada kita memaklumkan kepada rakyat Malaysia, terutama anda yang barangkali belum pernah berkesempatan untuk datang ke Masjid Jami' ini untuk sama-sama melihat keindahan dan juga memahami sejarah di sebaliknya. Yang bangunan ada berusia 100 tahun lebih ini menyimpan banyak sejarah, dan apabila proses ekskavasi ataupun penambahbaikan dilakukan, macam-macam sejarah dapat digali semula seperti yang dikongsikan dalam bikisan Faris Hafifi. Okey, sementara itu kita cerita lanjut juga kerana kita sekarang berhadapan dengan situasi pandemik COVID ini. Jadi masjid antara yang dituntut untuk mematuhi ataupun melaksanakan SOP. Jadi kita nak bersama kembali Tuan Haji Muhammad Ajib, Pengarah Jawi. Silakan Tuan Haji. Assalamualaikum. Bertemu lagi kita. Apa khabar? Sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, kita berada di Masjid Jami' Sultan Abdul Samad ni. Masjid ni bukan jalan-jalan masjid, betul-betul di tengah-tengah Kuala Lumpur. Betul. Dan kalau solat Jumaat tu memang kalau lewat sikit memang penuh lah. Okey, untuk Kuala Lumpur ni dengan pematuhan SOP dan sebagainya, bagaimana setakat ini Tuan Haji melihat pengurusan masjid? Okey, bila melihat kepada pematuhan SOP, pada dasarnya keseluruhan masjid kita mempunyai 89 masjid dan juga 125 surau Jumaat. Dan kita lihat bahawa semua pengurusi-pengurusi dan jawatan kuasa karya telah mematuhi garis panduan yang telah pun kita keluarkan. Dan minggu ini kita keluarkan garis panduan yang terkini dan terbaru, garis panduan pelaksanaan aktiviti keagamaan di masjid dan juga surau Jumaat serta surau, di mana berdasarkan kepada keputusan yang dibuat oleh kerajaan, dibenarkan warga asing ataupun pemegang kad penalan merah untuk hadir, dan kita melalui Jawatankuasa Kerja Keselamatan Negeri juga telah pun mendapat
maklumat itu dan insyaAllah kita akan membenarkan pemegang IC kad menara merah dan juga warga asing untuk menunaikan solat di masjid-masjid dan juga surau Jumaat serta surau di wilayah Luar Sekutuan. Cuma mungkin kita nak minta mereka ni lebih berhati-hati. Maksud saya ialah aplikasi MySejahtera perlu digunakan lagi. Yang kedua maknanya sanitizer juga perlu untuk diamalkan selalu. Yang ketiga walaupun dalam konteks sejadah ada satu keputusan tetapi kita masih menggalakkan semua jemaah ni membawa sejadah masing-masing dan sejadah ini ada ukuran dia dan ada inisiatif daripada pengurusan masjid yang mereka sebenarnya meletakkan sejadah-sejadah baru untuk diinfakkan. Maknanya bayar RM10 dapat satu sejadah. Bukan apa, ini sebagai salah satu alternatif. Dan dengan perkembangan baru ini pastinya pengurusan masjid, saya dihubungi oleh beberapa pengurusi masjid dan saya memaklumkan tentang keputusan ini. Dalam konteks itu mereka perlu berjaga-jaga. Yang paling penting ialah kena tengok juga dia punya apa kata orang tu suhu dia. Kalau 37.5 ke atas memang tidak dibenarkan. Dan yang pastinya setiap masjid ni perlu proaktif dengan pendaftaran lebih awal ataupun yang kedua kena pasti kalau MySejahtera saja mungkin kalau untuk warga asing perlu ada alamat di mana mereka tinggal ataupun sebagainya sebab untuk memudahkan pihak kita dan pihak berkuasa untuk trace sekiranya berlaku apa-apa tetapi kita tak nak kluster masjid wujud. Ini harapan kita lah dan saya amat meyakini bahawa ramai jemaah ingin menunaikan solat di masjid dan juga surau serta surau Jumaat. Barangkali di kawasan perumahan tidak ada masalah. Ini kawasan bandar, tengah-tengah bandar yang menyaksikan masjid Jamik ni antara lain kalau tidak separuh jemaah hanya warga asing 1/3. Jadi barangkali SOP-nya berbeza sedikit ataupun bagaimana? Sebab yang datang ni kadang-kadang kita tak tahu daripada mana. Dan kita tidak mahu seperti Tuan Haji sebutkan, kluster tu datang daripada tempat ibadah. Terutamanya masjid. Okey, sebelum ini, masjid ini sebenarnya boleh memenuhkan hampir 1,000 orang ketika PKPP ni. Dan sehingga sebelum ini kita memang tidak membuka kepada warga asing. Tetapi bila mungkin mereka mendapat maklumat bahawa warga asing boleh, mungkin akan adalah persentage dia. Tetapi saya telah berbincang dengan nakib kita, iaitu pegawai kita di Masjid Jamik ini. Mereka akan mengambil langkah-langkah yang perlu, langkah-langkah yang sesuai agar persiapan untuk mereka menunaikan solat ni mengikut SOP dan mengelakkan daripada berlaku wabak berlaku di masjid kita lah. InsyaAllah. Mudah-mudahan kita doa sama-sama lah sebab insyaAllah alhamdulillah kawasan ni pun kalau dulu pernah dikategorikan kawasan merah tetapi sekarang ni dah keluar daripada area itu dan kita masih mengharapkan jemaah ni perlu menjaga antara satu sama lain. Yang paling penting ialah face mask. Ya. Dan yang sesak pelitup separuh muka itu perlu dipakai. Okey, Tuan Haji, kita memasuki tahun baru 1440 Hijrah ni kan dengan perasaan yang berjaga-jaga berhati-hati kerana pandemik ni masih lagi belum berakhir. Jadi bagi pihak Jawi dan juga pengurusan masjid bagaimana untuk memastikan ataupun hikmah di sebalik kejadian ini dengan tata cara baharu tata kelola pengurusan masjid di wilayah ini? Saya yakin bahawa setiap peristiwa itu ada hikmah dia, ya? Sebab kita cuba menggali dan kita pula dalam tempoh minggu ni kita menghadapi dua peristiwa besar yang kita ulang setiap tahun. Yang pertama ialah sambutan Mahal Hijrah minggu lepas dan hujung minggu ni kita akan menyambut tahun kemerdekaan dan dalam suasana norma baru. Dan kita dapat banyak pengalaman daripada sudut norma baru. Contoh di Masjid Jamik Sultan Abdul Samad ni kita mewujudkan konti masjid, satu siaran radio secara online ketika PKPP ini. Ini salah satu daripada quick win yang kita masukkan dalam pelan pengimarahan. Dan yang kedua, kita selalu mengadakan mesyuarat sebelum ini secara online. Dan cuma sejak mutakhir ni kita ada juga mesyuarat secara fizikal. Dan yang ketiganya, kita lihat bahawa kita sebenarnya boleh membuat sesuatu itu dengan secara teratur, dengan syarat, maknanya kita boleh menerima sesuatu keadaan. Jangan menyesali apa yang berlaku, tetapi kita cari jalan bagaimana nak menyelesaikan masalah itu. Ini pada pandangan kita dan kami bersedia dan pegawai-pegawai saya juga cukup bersedia
dalam menghadapi situasi ini. Saya tertarik kerana pengubahsuaian dengan kekangan yang ada, aktiviti keagamaan tidak dilakukan, radio dan juga online boleh diwujudkan. Dan anda boleh, saya rasa ada Facebook Masjid Jami' Sultan Abdul Samad ada memparkan live streaming dengan pengisian keagamaan yang dilakukan ini. Sangat-sangat menarik. Tuan Haji, terima kasih banyak-banyak. Kita sentiasa doakan terbaik dari segi pengurusan dan sebagainya. Terima kasih setuju bersama kami di Malaysia hari ini. Selamat menjalankan tugas. Assalamualaikum. Tuan Haji Muhammad Ajib Ismail, pengarah Jawi bersama dengan kita, dan ini antara perkara yang harus dititik beratkan kerana pengurusan masjid ni adalah satu yang sangat penting kerana orang awam datang dari pelbagai tempat dihimpun ke satu tempat untuk menjalankan aktiviti yang sama. Jadi risiko tu memang ada. Jadi ini antara perkara yang sangat dititik beratkan oleh pihak pengurusan masjid. Dan kita berehat seketika kembali selepas ini. Saya nak bawa anda ke satu tempat yang menemukan dua sungai, Gombak dan juga Sungai Kelang. Di situlah bermulanya Kuala Lumpur dan di situlah antara permulaan kepada bangunan Masjid Jami' Sultan Abdul Samad ni. Seketika nanti dalam Malaysia hari ini. Terima kasih Ali Iskandar. Itu tadi perkongsian yang cukup bagus. Kita difahamkan kawasan area Masjid Jami' itu sebenarnya pernah diwartakan sebagai kawasan zon merah, dan pastinya pengurusan masjid itu memainkan peranan yang cukup penting untuk memastikan kita semua dalam keadaan yang selamat dan sihat apabila menunaikan ibadah kita. Baik, banyak lagi perkongsian yang pasti kita ingin wawarkan kepada anda semua hari ini. Dan kita nak kongsikan sesuatu yang menarik kepada anda mengenai Karnival Jom Heboh, di mana kalau sebelum ni Karnival Jom Heboh menjelajah ke seluruh negeri di Malaysia, tapi kali ini disebabkan pandemik COVID-19, Jom Heboh diadakan dari rumah, dan sambil anda makan dan menyaksikan Jom Heboh dari rumah tu, jangan sampai untuk terlupa makan. Tiba rasa macam nak makan McNuggets lah, kan sedap kalau dapat. Kalau teringin, Mac Delivery boleh hantarkan. Okey, betul ke? Betul, istimewa untuk Jom Heboh dari rumah kerana setiap pesanan melalui aplikasi Mac Delivery, anda akan mendapat 6 ketul McNugget secara percuma. 6 ketul banyak tu, dan masukkan kod promosi JHMCD dengan setiap pesanan, dan kod promosi JHMCD hanya sah dengan aplikasi My Delivery sahaja. Jangan tersalah pula, jangan tersalah. So Sofia buat apa tu? Ni tak tahu nak pilih mana satu. Tengah buat pesanan delivery. Nak apa-apa ke? Lapar? Nak, lapar. Sekarang tengah lapar. Boleh tak kalau tolong orderkan ayam goreng untuk Masila? Ayam goreng McD? Okey, berapa ketul? 3 ketul? 3, boleh. Ada tak? Lebih sikit lah ya. Okey lah, 6 lah. 4 kotak lah untuk kita. Baik, pastikan anda menggunakan aplikasi Mac Delivery tersebut untuk memastikan anda mempunyai pengalaman menonton Jom Heboh di rumah dengan sebaik mungkin. Dan pastinya, Karnival Jom Heboh kini di rumah sahaja menjadi pertanyaan ramai orang. Betul, sebetul-betulnya memang dari rumah sahaja. Kita bawakan keseronokan untuk seisi keluarga anda. Tak perlu start enjin kereta, tak perlu keluar rumah pun untuk mendapatkan tawaran diskaun barangan menarik. Dan anda boleh berhibur dengan pelbagai aktiviti bersama artis dan berpeluang memenangi hadiah dan juga wang tunai. Nantikan Jom Heboh di rumah pada 29 dan 30 Ogos 2020 di TV9. Itu dia. Kan kita masih lagi dapat berhibur dengan norma baru sekarang ni. Betul. Dan 19 tahun tahu tak Marsila Jom Heboh ni sebenarnya bersama dengan kan? kita. 19 tahun dulu saya umur berapa? Dah janam, 12 tahun. Kita sebaya. Oh, okey. Pastinya jangan ketinggalan peluang ini. Tidak lama lagi kita akan merasakan kehangatan Jom Heboh dari kaca TV anda di rumah saja. Dipastikan kita jaga SOP, jaga penjarakan fizikal. Kalau elok tak payah keluar rumah pun okeylah, dapat Kita juga boleh kita order berhibur, saja kan? Mac Delivery. Kan? Baik, pastinya kita bercakap berkenaan dengan banyak yang perkara yang boleh mengingatkan kita berkenaan dengan semangat patriotisme. Tapi rasanya memasuki tahun 2020 ni, norma baharu adalah menjadi keutamaan kita, kan? Mungkin kita rasakan dulu kita berkumpul, berjumpa kawan dan sebagainya. Itu perkara yang kita menunjukkan rasa sayang ataupun semangat kebangsaan berkumpul dengan rakyat Malaysia. Tapi kini rasa mindset atau cara pemikiran kita tu perlu diubahsuaikan sedikit, kan Marsila? Betul. Contohnya kalau macam kita yang berada di ibu negara sekarang ni kan, setiap kali musim kemerdekaan saja menjelang hari kemerdekaan, kita pastinya dah ada perancangan dah. Okey, 31 hari bulan mesti nak pergi dekat Dataran
Tentera Merdeka ke atau nak lihat perarakan dan sebagainya. Mesti. Betul. Itu satu kemestian. Tapi disebabkan pandemik COVID-19 ni, kita terpaksa menukar kebiasaan kita kepada norma yang baru. Kita boleh saja pilih untuk duduk di rumah. Betul. Macam-macam cara lagi sebenarnya yang boleh dizahirkan. Macam kita nak sambunglah yang tadi, yang sebelum cross kepada Eli tadi. Kita bercerita mengenai macam mana cara untuk kita menyemaikan semangat patriotik ni. Betul. Sebenarnya antara saya pernah tengok di media sosial di Instagram semalam, ada seorang guru ni kan pengusaha pakaian. Dia membuatkan tudung untuk anak-anak kecil yang punya bendera Malaysia. Jadi kita jangan lupa walaupun kita sebagai dewasa ni kita dapat menzahirkan rasa semangat tu sepenuh-penuhnya macam dulu, tapi mungkin kita terapkan idea tersebut, cara untuk kita mengenali negara kita ke anak-anak kecil ni, kita bercakap saja mungkin dia tak faham. Tapi cara-cara kecil ni macam mengenakan tudung, mengenakan pakaian mempunyai bendera Malaysia tu antara langkah yang menarik perhatian kanak-kanak kecil kan, anak-anak Dan kita. bukan saja kita menzahirkan semangat kemerdekaan kita tu dengan memakai pakaian-pakaian yang melambangkan kemerdekaan dan sebagainya, tapi kita juga boleh menunjukkan, menzahirkan semangat cintakan negara kita dengan menjaga barang-barang ataupun peralatan kemudahan awam, tandas awam, betul. taman dan sebagainya. Jangan lakukan vandalisme. Bagus tu. Itu sebenarnya salah satu cara kan untuk kita menunjukkan semangat kita begitu cintakan negara. Semudah-mudahnya macam sekarang ni kita kena wajib menggunakan pelitup separuh muka. Janganlah sebab orang tak nampak kita buang kat tepi kat jalan raya. Itu kita rasa macam orang takkan sedar kelakuan kita. Cubalah kita merasakan tanggungjawab itu di dalam diri kita. Dah pakai, dah rasa cukup masa untuk buang cara baik, lipat dengan betul dan pastikan kita mengurangkan risiko jangkitan. Kalau kita tak jaga cara pembuangan kita tu, orang lain akan berisiko, mungkin anak kecil ke apa, sesiapa sahaja yang terkena, barangkali keboleh jangkitan yang lagi tinggi kalau kita tak menjaga SOP ini. Paling penting sekali kan, sebab kita pakai pelitup muka, kenapa perlu dah pakai? Lipatlah elok-elok, buanglah elok-elok. Janganlah kita dah pakai, buang. Sebab saya pernah juga ternampak tahu Sofia, pelitup muka bersepah-sepah tepi jalan. Kan? Tak boleh ke kita cari tong sampah, buat secara betul macam mana cara menghapuskan pelitup muka. Sebab kita dah kongsikan sebelum ini, dalam siaran sebelum ini, bagaimana cara untuk menghapuskan pelitup muka dan sebagainya. Dan come on Malaysians, we can do it. Tolong jaga kebersihan, buang pelitup muka tu elok-elok. Kan, Marsilah? Betul. Jadi orang yang bertanggungjawab. Betul. Kita akan bersama dengan salah seorang rakan artis kita yang pastinya mempunyai perkongsian beliau sendiri berkenaan dengan Maya Concerto OAG March 2020. Apakah penceritaannya? Bagaimanakah konserto ni akan dijalankan? Kita bersama dengan Radi OAG di talian. Assalamualaikum. Selamat pagi. Sihat ke? Alhamdulillah. Dengan siapa tu? Anak ke? Alah, comel, malu-malu dia. Terima kasihlah luangkan masa bersama kita. Okey, Radi, ceritakan sikit Maya Concerto OAG March 2020 ni. Kita difahamkan agak lain sikit, berciri live stream sikit kan. Jadi macam mana tu setakat ni persiapannya, okey ke tak okey, Radi? Okey, macam inilah, live stream ni merupakan satu konsep baru untuk persembahan konsert untuk normal baru. Memandangkan benda ni masih baru, jadi proses untuk promotion, untuk jual tiket dia agak perlahan sedikit lah sebab belum, benda ni bukan jadi benda biasa lagi. Betul. Orang ada konsert secara personal kan. Yang ini adalah konsert live streaming dan juga ramai 30 orang saja yang boleh datang tengok. Okey, baik Radi. Difahamkan konsert ni Radi adakan untuk mengumpul dana bagi pembedahan mata Radi. Jadi macam mana? Ada masalah bila Radi sedar ada masalah mata tu? Okey, saya sedar masalah mata saya ni sejak masa PKP yang pertama. Bulan Mac itu terlalu lampau lama sangat duduk rumah, tak keluar, tidur panjang. Saya ingatkan dah tak ada dah sebelah ni, alhamdulillah. Tapi bila saya cek balik memang saya mengalami masalah katarak lah. Okey. Okey. Baik, Radi, kita difahamkan kan mempunyai masalah katarak ni memerlukan pembedahan dan pasti itu antara inisiatif yang Radi ingin mempertengahkan sekarang untuk proses pemulihan. Tapi setakat ni macam mana? Radi dah banyak kali berjumpa dengan doktor, dah menetapkan orang kata appointment ke ataupun temu janji dengan doktor untuk pembedahan tersebut ke macam mana, Radi? Sebenarnya
sebenarnya saya masih lagi ada banyak option sebenarnya. Ada yang saya pergi ke hospital kerajaan, ada juga yang pastikan saya pergi ke hospital private. Swasta. Saya masih dalam saya masih dalam proses untuk memilih mana satu yang sesuai lah. Depend sebab saya dah berjumpa dengan rakan doktor saya, dia kata keluarga saya lah. Kita juga mengikut bajet yang saya ada, insyaAllah. Juga saya nak perubatan juga lah sebab tiket dia agak slow sikit jualan tiket dia. Saya nak minta tolong kepada yang sedang menonton ni boleh dapatkan tiket live stream access di TF Studio .my TF Studio uberticket.my. Baik. Hanya tiket saja. Okey. Dan harga tiketnya agak berpatutan RM30 sahaja dan kita doakan ramai yang bersama-sama dengan Radi untuk memeriahkan lagi dan kita doakanlah juga keadaan Radi semakin baik. Terutama sekali bila akan menjalankan pembedahan tu kita doakan segalanya selamat dan lancar Radi. Dan diharapkan dengan adanya konsert ini dapat membantu Radi untuk mengumpul dana bagi pembedahan mata Radi. Baik, terima kasih Radi. Kita doakan yang terbaik. Terima kasih Radi. Peace. Baik, itulah dia kan sebenarnya banyak perlu kita lakukan. Kelangsungan hidup bagi semua adalah berbeza dan sudah tentunya kalau anda mempunyai masa dan masa terluang, kita boleh sama-sama untuk menunjukkan sokongan kepada Radi untuk kata melancarkan proses mendapatkan dana bagi pembedahan kataraknya. Baik, kita ada banyak pengisian selepas ini, so tentunya kita tidak ingin anda bergerak ke mana-mana. Teruskan menonton kita semua di Malaysia hari ini. Baik, terima kasih kerana masih setia bersama kami di Malaysia hari ini. Dan bagi perkongsian kali ini, kita akan mengenali sebenarnya sedikit sebanyak berkenaan dengan Standards Malaysia sebagai peneraju standard negara. Dan bersama kita hari ini, Encik Syahrul Sadri Alwi, Ketua Pengarah Standards Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Sofia. Sihat ya? Sihat hari Jumaat ni. Ya. Alhamdulillah, penghulu segala hari ya. Ya, betul. Terima kasih meluangkan masa. Mungkin sebagai permulaannya, kita difahamkan dah 24 tahun penubuhan Standards Malaysia ini bukan satu tempoh yang singkat. Ya, betul. Dan pastinya telah mempunyai 4 orang ketua pengarah sebelum ini dan tuan sendiri sebagai ketua pengarah yang kelima. Betul. Jadi apakah yang boleh dikongsikan setakat ini bagi pemahaman rakyat Malaysia dan semua yang sedang menonton Malaysia hari ini pada ketika ini? Terima kasih Sofia. Seperti yang Sofia maklumkan tadi, kita adalah peneraju standard negara. Betul. Jadi maksudnya kita adalah jabatan yang membangunkan standard kebangsaan. Setakat ini kita telah membangunkan lebih 5,000 standard Malaysia atau singkatannya MS. Salah satu standard yang amat dikenali ramai saya rasa adalah standard halal. Standard halal MS 1500. Standard ini diguna pakai oleh pengilang-pengilang industri makanan, restoran dan sebagainya bagi mematuhi standard halal negara. Di samping itu, kita juga telah beberapa badan penguasa seperti JPJ, Pharma, KPDN, HAP juga telah mewajibkan penggunaan lebih dari 500 standard kita. 500 standard yang kita bangunkan. Contohnya satu standard yang mungkin semua orang maklum, standard topi keledar. MS1 adalah MS yang diwajibkan oleh pihak Jabatan Angkutan Jalan kepada kenderaan penunggang motosikal. Itu adalah standard yang biasanya perlu dipatuhi oleh pengilang yang membuat topi keledar. Ini untuk mengangkat piawaian keselamatan untuk digunakan semua. Jadi ini pastinya satu proses yang bukan dikatakan senang ya, kerana begitu banyak prosedur yang perlu dilalui. Dan setakat ni Encik Syahrul kongsikan apakah kejayaan, pencapaian yang mungkin barangkali yang terbesar dalam mata Encik Syahrul sendiri dalam 24 tahun ni? Saya rasa kejayaan terbesar adalah di mana kita mewawarkan kesedaran di kalangan rakyat Malaysia mengenai kepentingan standard. Cara yang kita lakukan adalah mulai dari sekolah menengah. Pelajar sekolah menengah dia masa hadapan akan menjadi pemimpin negara, leaders dan sebagainya. Jadi dalam hal penggunaan pematuhan kesedaran standard,
amat perlu tekankan kepada sekolah menengah, pelajar sekolah menengah. Kita ada beberapa program untuk sekolah menengah seperti melaksanakan Olimpiad, misalnya mengenai kesedaran standard. Pemenangnya adalah sekolah-sekolah yang berjaya menunjukkan potensi dalam pemahaman standard di kalangan pelajar. Wow. Kita juga adakan awareness program kesedaran ini kepada pelajar universiti. Perlu juga kerana selepas mereka graduate, mereka akan ke alam pekerjaan. Betul. Biasanya menjadi jurutera dan sebagainya. Jurutera perlu mengetahui apakah standard-standard yang perlu dipatuhi. Misalnya dalam industri pembangunan dan sebagainya. Jadi semuanya yang saya sebutkan tadi ada 5,000 standard merangkumi pelbagai jenis industri yang ada di negara kita untuk digunakan oleh jurutera, untuk digunakan pakai oleh doktor dan sebagainya. Jadi itu penting. Rangkaan standard itu adalah satu, tapi menyebatkan perasaan ataupun orang kata logik dan juga pemahaman dalam kendiri yang kita kena sentiasa mengangkat standard dan juga keselamatan, itu salah satu perkara yang ingin diterapkan untuk generasi masa depan. Betul. Di manakah yang berusaha Encik Syahrul sendiri ingin membawa standard Malaysia untuk barangkali 24 tahun yang akan datang? Adakah mempunyai perancangan yang lebih jitu lagi untuk menaikkan cara kita melihat kepentingan standard Malaysia? Sebenarnya standard amat penting di dalam memajukan industri negara. Betul. Sepanjang 24 tahun ini dan tahun-tahun yang mendatang, usaha standard Malaysia adalah bagi membantu industri tempatan untuk supaya berjaya mendebusi pasaran antarabangsa, juga berjaya menjualkan produk tempatan di dalam negara kita sendiri. Selaku rakyat, kita memerlukan produk yang berkualiti. Jadi salah satu caranya adalah untuk supaya produk-produk berkenaan perkhidmatan juga mematuhi standard kebangsaan. Barulah kita sebut bahawa produk atau perkhidmatan tersebut berkualiti. Itu adalah saya rasa tujuan utama penubuhan jabatan, iaitu membangunkan standard bagi membantu industri tempatan maju ke hadapan. Di samping itu, selaku jabatan kerajaan yang mempunyai mandat membangunkan standard, kita juga perlu bekerjasama dengan negara-negara jiran kita. Sebenarnya kerana saya rasa kita juga mengimport dari negara-negara berkenaan. Betul. Produk dan perkhidmatan. Jadi produk-produk tersebut perlulah juga mematuhi standard Malaysia untuk kegunaan rakyat kita di negara ini. Betul. Selaku agensi atau jabatan di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, tugas kita seperti yang saya maklumkan tadi adalah untuk membantu industri, juga untuk memacu ekonomi negara di masa hadapan, terutamanya dalam rancangan Malaysia ke-12 yang akan datang, yang akan dimaklumkan oleh kerajaan. Baik. Encik Syahrul, kita fahamkan buat pemahaman kita semua, bila cakap berkenaan standard ni, barangkali kita nak bagi contoh yang paling mudah seperti bendera di hadapan kita ni. Apakah orang kata ciri-ciri barang yang dikategorikan mematuhi piawaian standard Malaysia? Kerana kita melihatkan sama ada orang kata R&D-nya ataupun mematuhi piawaian antarabangsa dan sebagainya. Dalam konteks standard Malaysia, apakah yang boleh dikategorikan sebagai barangan berkualiti dan standard? Satu barang yang berkualiti dan mematuhi standard adalah sebenarnya barangan yang mempunyai mutu-mutu atau ciri-ciri sesuatu barangan yang diyakini oleh pengguna, terutamanya di negara kita. Misalnya bendera di hadapan kita, ini bendera negara kita. Betul. Sebenarnya ada standard yang perlu dipatuhi, ya. Dia kertas saiznya, dimensi standard, bahan membuat kain standard tersebut, kelunturan warna. Kita selalu perlu ada ujian atau standard mengenai kelunturan warna. Baik. Supaya warna tu tak luntur, ya. Ini bendera kita kan? Ya, bendera kita. Kita kadang-kadang melihat ada bendera yang di atas tiang tu sudah lusuh, sudah koyak. Itu saya rasa
tidak memuliakan bendera kita. Saya Jadi setuju. bendera negara adalah satu objek keramat. Saya rasa yang perlu dimuliakan dengan satu cara bagi pandangan Jabatan Standard selaku peneraju standard negara adalah dengan mematuhi saiz bendera, kain di bendera itu mematuhi standard Malaysia yang berkenaan. Mematuhi standard Malaysia untuk memastikan barangan yang dihasilkan di negara kita ini mematuhi segala keperluan kita dan pastinya berkualiti dan mempunyai standard yang bagus. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Terima kasih banyak-banyak, Sofia. Ya. Encik Syaharul Sadri Alwi, Ketua Pengarah Standard Malaysia, Standard Malaysia Peneraju Standard Negara. Untuk segala informasi anda boleh dapatkan di laman sesawang www.jsm.gov.my. Semoga memberikan sedikit sebanyak perkongsian bagus kepada anda semua. Kita akan bersama dengan rakan tugas kita yang masih berada di kawasan ibu kota, ibu negara Kuala Lumpur untuk memberikan kita pemahaman sebenarnya apakah pada ketika ini, pada tahun 2020 ini, adakah ibadah Muharram semakin dilupakan dan bagaimana cara-cara sebenarnya untuk kita masih melalui zaman moden ini, namun kita masih mengikuti segala apa yang telah pun dititipkan dan dikongsikan dalam pengajaran dan ajaran agama Islam sendiri. Baik, kita akan bersama dengan Ali Iskandar yang akan bersama dengan tetamunya untuk perkongsian ibadah Muharram. Adakah semakin dilupakan? Silakan, Ali Iskandar. Okey, terima kasih rakan tugas Sofia. Di studio kembali kita berbincang langsung dari Masjid Jami' Sultan Abdul Samad, dan ini tempat yang saya maksudkan. Tempat ini tempat yang antara yang paling bersejarah. Bersama dengan binaan Masjid Jami' Sultan Abdul Samad ini, sekarang ini diletakkan perkataan Kuala Lumpur ini, nama Kuala Lumpur pada tangga batu ni yang dikatakan antara binaan asal bersama-sama dengan Masjid Jami' ini pada tahun 1907 hingga 1909, dan ini strukturnya, dan ditelan arus pemodenan dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Kawasan ini telah pun dilitupi dengan tanah, kemudian menjadi taman buat seketika, kemudian yang terkini pihak yang berwajib telah memutuskan untuk mengembalikan bentuk asal. Jadi inilah keadaannya anak-anak tangga ini dan juga di kawasan ini. Dan kalau saya ada kongsikan gambar untuk dipaparkan juga bersama dengan perkongsian pada hari ini. Beserta dengan anak tangga ini terdapat 2 batang kayu seperti yang dikongsi dalam bingkisan Faris tadi juga. Kayu ini dikatakan kayu yang digunakan untuk menambat sampan yang datang oleh orang yang tinggal di sekitar Kuala Lumpur ni untuk singgah dan bersolat. Jadi apa yang mereka lakukan, kalau anda bayangkan suatu ketika dahulu sampan mereka melalui Sungai Kelang dan Sungai Gombak ini kemudian berhenti, sampan diletakkan di kawasan tangga ini, kemudian ditambat talinya, kemudian mereka akan naik untuk menunaikan solat. Dan itu keadaannya suatu ketika dahulu. Jadi itu nak dihidupkan kembali. Ialah cuma arus pemodenan memperlihatkan keadaan sungai yang tidak begitu cantik berbanding sungai lain lah. Tapi itu antara inisiatif yang dilakukan oleh pihak Dewan Bandar Kuala Lumpur dan juga Kerajaan Malaysia dengan mewujudkan projek River of Life ini, ya, pada waktu malam. Sangat cantiklah kelihatannya. Dan yang menarik perhatian saya juga ialah ini Masjid Jami' yang dirasmikan oleh Sultan Selangor yang kelima, Sultan Alauddin. Cuma dinamakan kembali sebagai Masjid Jami' Sultan Abdul Samad, ya, bersempena juga dengan bangunan Sultan Abdul Samad di belakang sana. Dan ini gambaran, kalau anda nak lihat antara gambaran yang masih kekal dari dulu hingga sekarang, inilah gambarnya Masjid Jami'. Kemudian di sebelah sana ialah bangunan Sultan Samad yang mendepani dataran Merdeka. Keadaan di sini cukup ikonik, cukup bersejarah. Kalau anda ada kesempatan, datanglah kemari, bukan hanya untuk melihat River of Life ini apabila dipasang mist ataupun warna-warni dan juga air pancuran ini, tetapi juga untuk menikmati keindahan dan menghayati seni bina Mogul pada Masjid Jami' Sultan Abdul Samad ini. Dan begini keadaannya, saya tak pasti sama ada sekarang masih lagi dibenarkan untuk orang awam keluar dan berada di kawasan ini, kerana sebelum ini ia terpaksa ditutup kerana kawasan ini agak berisiko kerana berdepan dengan sungai dan juga kolam air pancuran ini. Tetapi kami diberi kebenaran untuk memberikan maklumat kepada anda tentang keadaan ini. Jadi lihat betapa cantiknya dengan menara yang dibina. Dan untuk pengetahuan anda, misalnya anda tidak berkesempatan untuk mengetahui lebih lanjut tentang masjid ini,
arkitek yang membinanya ialah orang British, ya, mendapat inspirasi daripada India dan sebagainya. Dan arkitek ini juga Habeck ini seorang arkitek dari Britain, juga antara yang terbabit dalam membentuk seni bina stesen kereta api Kuala Lumpur. Jadi individu ini bertanggungjawab dalam pembinaan bangunan-bangunan ikonik di Malaysia. Saya sentiasa teruja bila datang kemari kerana kita belajar dalam buku sejarah tentang Kuala Lumpur ditemukan di antara pertemuan dua sungai, Sungai Kelang dan Sungai Gombak. Jadi yang memulakan pertemuan itu ialah bangunan yang dinamakan masjid. Ya, walaupun pada asalnya ialah tanah perkuburan, tapi selepas itu di awal abad ke-20 dibina sebuah masjid yang cukup ikonik ini. Walaupun kini ditenggelami dengan bangunan yang lebih tinggi, lebih moden, masih lagi menjadi tumpuan, masih lagi menjadi dambaan untuk orang yang datang dari luar negara khususnya untuk menikmati keindahan bangunan Masjid Jami' Sultan Abdul Samad ini. Cukup ikonik. Jadi kalau bila mungkin sekarang dalam fasa PKP ini kita tidak berkesempatan untuk meraihkan sambutan ulang tahun kemerdekaan yang ke-63 dengan berada di acara besar-besaran, tapi kalau misalnya anda keluar pada hari cuti, barangkali ini boleh jadi salah satu tempat untuk anda datang dan melihat sendiri bagaimana dilakukan ataupun pembinaan dibina dan juga penambahbaikan dilakukan di kawasan masjid ini. Dan bukan itu saja, pada masa yang sama juga laluan siar kaki juga membolehkan orang ramai, terutamanya pelancong asing ni datang untuk melihat sendiri keindahan kawasan sekitar di sini. Dan saya tidak pasti, kali terakhir saya datang, di sepanjang laluan siar kaki itu ada kolam yang menempatkan ikan. Jadi boleh dilihat ikan tu. InsyaAllah kalau berkesempatan nanti anda boleh pergi di tempat, saya rasa itu pelancong mereka ataupun mereka sedang buat rakaman video. Ya, maklum sekarang ni era media sosial ni kan, barangkali ada satu pengisian yang mereka lakukan. Tapi di bahagian putih itu, kalau anda dapat lihat, adalah ruang untuk ikan berenang dari hujung ke hujung. Dan ini sedikit sebanyak menceriakan keadaan lah. Ya, kalaupun kita rasa macam sungai yang kita lihat ini kurang bersesuaian sebagai daya tarikan, tetapi ia dialihkan perhatian kepada kolam itu dan juga kabus-kabus yang terlihat apabila semburan-semburan pancuran ini mula dipasang pada waktu malam, khususnya dengan cahaya berwarna-warni. Kalau anda nak tengok, datang sebelah malam dan insya-Allah anda akan dapat lihat. Cuma itulah keadaan sekarang ini tidak membolehkan kita terlalu datang, terlalu gairah untuk kesana kemari dengan kumpulan yang besar. Tapi jangan jadikan itu sebagai alasan lah. Ya? Pastikan anda boleh luangkan kesempatan. Okey, alang-alang kameraman ini saya nak tunjuk kepada anda. Itu dia satu kumpulan yang sedang meraihkan sambutan kemerdekaan. Mereka bergambar bersama dengan bendera Jalur Gemilang. Saya tak pasti ini sama ada petugas di bahagian di bangunan ini ataupun apa. Tapi itu keadaannya. Mereka nampak sedang melambai ke arah sini. Okey. Apa khabar? Jerit merdeka sikit, merdeka. Ya, lagi. Okey, itulah keadaannya. Jadi walaupun pagi ni tenang, orang semua dah masuk ke tempat kerja dan sebagainya, masih lagi ada kelompok yang hari ini hari terakhir lepas ni nak sambut merdeka kan, ada yang cuti dan sebagainya, bolehlah bergambar dan merakam video dan sebagainya. Okey, itu saja buat masa ini dan pastinya anda ada perkongsian juga berkaitan Hari Merdeka dan kita ada siaran langsung istimewa bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan 2020 ini. Nanti kami akan kongsikan. Kita kembali ke Sri Bentas. Assalamualaikum. Okey, kembali kita berbincang langsung. Saya ingatkan dah habis rupanya ada satu lagi pengisian sebab alang-alang kita berada di masjid kan. Kita bolehlah berkongsi sikit sebanyak tentang ilmu keagamaan, ilmu kerohanian. Jadi untuk itu didatangkan khas buat kali pertama ke Masjid Jami' Ustaz Abdul Samad ni. Ustaz, kali pertama Ustaz. Ustaz Fawaz Fazil. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar ni Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz sihat? Alhamdulillah. Hari Jumaat semangat sikit. Minta maaf lah, Ustaz melulu nak mencari tempat ni. Kali pertama main sini lah. First time tak perasan. Duk ingat Masjid Jami' ni Masjid Sri Petaling, Masjid India, itu kopi. Alhamdulillah sempat juga bersama dengan kami. Alhamdulillah. Okey Ustaz, kita bercakap tentang Tahun Baru Hijrah 1442 ni dan selain daripada meraihkan kehadiran Tahun Baru, kita pun nak juga seboleh-bolehnya melaksanakan ibadah-ibadah tertentu dan memperoleh fadilat kan. Ustaz nak kongsi sikit?
Ya, di bulan kita menyambut tahun baru di bulan Muharram ini, ya kita hari itu kita sambut Ma'al Hijrah, nanti kita nak sambut Merdeka. Apa juga sambutan yang kita buat, ia bukan satu sambutan keagamaan, makna agama dia bukan bentuk ibadat. Dia adalah yang dipanggil sebagai ihtifal. Sebab tu dia lain daripada hari raya. Hari raya ni satu ibadat. Macam kita sambut Ma'al Hijrah, sambut Hari Merdeka, ya, sambut Maulid Rasul, itu dalam Arab dipanggil ihtifal. Disebut sebagai sambutan. Kerana kita meluahkan perasaan gembira. Namun di sana ada ibadat yang perlu kita ingatkan. Di mana-mana pada zaman kita perlu ada keterikatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bulan yang paling terbaik selepas bulan Ramadan yang Allah Taala berikan kepada kita dan Nabi menceritakan kelebihannya adalah Syahrul Haram, itu Al-Muharram, itu Syahrul Al-Muharram, itu bulan Muharram. Yang bulan ini dinisbahkan sebagai Syahrullah, dinisbahkan kepada bulan Allah. Kalau Ramadan dinisbahkan kepada kita. Dan bulan Muharram ini dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita melihat Nabi selepas mana diberikan berita wahyu ini, Nabi sangat banyak berpuasa di bulan Muharram ini, apatah lagi di Ashura, ya. Sebab bulan ini bulan kezaliman dihapuskan, kezaliman dibuang di zaman Firaun, di mana Allah Taala selamatkan Bani Israel daripada kezaliman Firaun, laknatullah, yang mana di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada golongan Yahudi, kenapa kamu berpuasa pada hari ini? Mereka berkata, hari ini kami menyambut satu kegembiraan di mana kami diselamatkan daripada Firaun. Maksud bapa nenek moyang mereka lah. Jadi kami berpuasa. Maka Nabi kata kami lebih aula sebab kami ini adalah satu cahaya yang sama. Saya dan Nabi Musa itu ada beradik dari segi nubuah. Jadi kami yang lebih layak. Maka Nabi mensyariatkan kefarduan pada permulaan Islam sebelum datangnya Ramadan, berpuasa pada Ashura. Kemudian dibatalkan di bulan Ramadan. Kemudian Nabi kata, kalau aku hidup pada penghujung zaman Nabi Muhammad SAW, kalau aku hidup pada tahun depan, la usumanna at-tasi', aku nak tambah satu lagi hari yang ke-9. Supaya apa? Supaya berlainan dengan orang Yahudi. So ini antara fadilat. Walaupun ulama berbeza pendapat, boleh tak kita puasa sebulan Muharram? Boleh, haruskan bagi mereka yang mampu. Tapi paling kurang minimum 10. Kalau tambah sikit 9. Paling kurang 10. Allahu Akbar. Tapi yang penting bukan saja puasa, amalan-amalan yang lain, bersedekah, membaca Al-Quran, berdoa, itu di antara fadilat yang ada pada bulan ini. Ustaz, kita bercakap tentang amalan-amalan untuk meraih segala manfaat dan juga fadilat lah di bulan Muharram ni. Dan ada yang barangkali sangka sedikit sebab satu ialah berkaitan dengan bangsa Yahudi, ya, dah pun dijelaskan Ustaz. Satu lagi berkaitan dengan golongan yang memukul-mukul badan mereka pada hari tertentu. Jadi macam nak buat ke tak nak buat? Ni kalau buat kata macam ni, kalau tak buat, kalau tak buat pula kata tak meraihkan bulan Muharram. Betul. Ini dinamakan sebagai al-ghulu fid din. Melampau dalam agama, ekstrim dalam agama. Ini yang terlarang. Ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum, wahai ahli kitab, jangan kamu berlampau-lampau dalam agama, maknanya melebihkan daripada apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul. Sebab itu golongan ini seperti Syiah dan seumpama dengan mereka menjadikan Ashura ini sebagai hari menebus dosa, pukul sana pukul sini. Ini merupakan benda yang bercanggah dengan syariat. Syariat ini, kalau kita nak faham syariat, dia adalah make it easy. Ya, itu kaedah Islam. Kalau datang macam pendapat ini susah, pendapat dia kata haram, pendapat dia kata bid'ah, ambil pendapat yang mudah. As-suhulah. Sebab kita kadang-kadang orang awam, dia tidak tahu dalil, dia tidak tahu Quran, dia tidak tahu sunnah. Tapi macam mana Eli nak tahu? Kata pendapat dia kata susah, pendapat dia kata haram, pendapat dia kata halal. Ambil pendapat yang mudah. Apa yang mudah kita buat? Tinggalkan kita buat. Itu cara kita nak, orang panggil apa? Kita nak mencari apa yang patut aku buat. Ya, pergi mana yang ekstrim lah. Itulah dia, mencederakan diri, memudaratkan. Baik, perkongsian ringkas Ustaz, terima kasih banyak-banyak. Ya, kalau Ustaz ada masa bolehlah menikmati keindahan Masjid Jami' sebab first time Ustaz. InsyaAllah. Boleh ada. Apa pihak masjid mengalurkan kita untuk bersarapan di dalam Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz Fazil. Jadi semua kita dapat manfaat dari perkongsian ringkas ini. Yang penting cari ilmu dan tanya kepada pihak yang pakar, ya, dan tentang amal ibadat dan juga mendapatkan fadilat di bulan Muharram ini. Okey, kembali ke Isu Pintas. Assalamualaikum.
hatiku ini dari menyaksikan permainan cintamu. Pastikan hati pengganti diriku. Bulan biarkan jatuh air mataku dari membuai rindu bercaturan yang palsu. Pastinya lebih sinari hidupmu. Ku pendamkan saja marah ini, kan ku bawa cinta terbang tinggi. Biar ku jajah hati kepada yang esa. Semoga diri aku terpilih menjadi sang kekasih sejati, berada dekat dengannya, jiwa tak terdera. Kau buka hatimu demi dia, kan ku buka hati untuk bahagia. Biar begini selamanya, ku tetap setia untuk cintaku, untuk diriku, untuk hatiku, untuk aku. Ku pendamkan saja marah ini, kan ku bawa cinta terbang tinggi. Biar ku jaga hati kepada yang esa. Semoga diri aku terpilih menjadi sang kekasih sejati, berada dekat dengannya, jiwa tak terdera. Kau buka hatimu demi dia, dan ku buka hati untuk bahagia. Biar begini selamanya, ku tetap setia untuk cintaku, untuk diriku, untuk hatiku, untuk aku. Wow, Dilia. Assalamualaikum. Khabar baik, alhamdulillah. Powernya vokal pagi-pagi ni. Syukur, alhamdulillah. Cuba Pagi-pagi boleh tarik tinggi kan? itulah tu. Kita ke depan sikit boleh? Apa khabar Dilia, sihat? Sehat, alhamdulillah. Oh. Oh, pagi-pagi. Yelah kan, dah Menyanyi. melontar kekuatan dalaman dia kan. Habis semua keluar. Okey, Dilia kan, kita macam siapa-siapa yang pernah perasan lah, Dilia memang popular, viral bila dia start mula nyanyi masa kenduri kahwin. Ayo. Mada Masa tu Bella. umur 18 tahun ya? 18 tahun. Waktu okey. tu berumur 18 tahun. Dia bermula viral dekat lagu tu Mada Bella di Facebook semua viral. Memang tak pernah menyangka lah dia Memang- tengah memang- merakam sebenarnya. Memang tak pernah Bila menyangka. meletup lepas tu, apa perasaan? Perasaan tu macam terkejut lah. Kenapa boleh viral lagu macam ni? Tengoklah vokal dia macam mana ya. Kan? Tuan perempuan dah. Orang pun comel. Jadi masa dah mula meletup tu, dah viral macam tu, ada tak mana-mana syarikat rakaman yang cuba risik-risik? Ada juga, tapi dia rasa waktu masa tu dia rasa belum bersedia lagi kot ke arah nyanyian ni. Okey, jadi ini Dilia punya single Tada. yang terbaru. Tada. Untuk Okey. aku, kenapa Dilia merasakan ini adalah single yang boleh menambat hati peminat baru, peminat yang sedia ada ataupun memberikan satu tempat yang cukup kukuh untuk Dilia dalam industri muzik ni? Kena tak dengan cita rasa Dilia lagu untuk aku ni? Dia rasa lagu ni kena dengan Dilia sebab dia rasa macam Dilia bawa pun selesa. Walaupun lagu ni agak
mencabar vokal dia. Wish, sangat. Tapi sangat. tapi alhamdulillah Dilia Alhamdulillah. Okey, jadi Dilia, kita tahu Dilia ini adalah single pertama Dilia. Ya, Okey, betul. selain daripada menyanyi, Dilia ada buat apa? Mungkin ada perniagaan sendiri ke? Ada family business dan insya-Allah dalam next month ada keluar produk sini lah. Okey, wow. Kenapa macam kau boleh tanyalah kan, kita wanita ni mempunyai banyak tanggungjawab dan sebagainya. Jadi mengapa Dilia memang dah tahu dah sedia berbakat tapi menjadi seorang usahawan dulu dengan bisnes family dan sebagainya, tapi memilih masa ini masa kita tengah melalui PKP ni adalah tempoh masa yang Dilia pilih untuk this is the time lah, inilah masa dia nak start. Kenapa? Ada orang kata strategi di situ ke macam mana? Sebab lagi satu Dilia minat. Dia kalau kita minat satu benda ni, kita akan cuba lakukan. Jadi bila dirakamkan single ni? Lepas masa PKP ataupun sebelum? Sebelum masa PKP. Sebelum. Bulan berapa tu? Dalam bulan berapa? Bulan 8. Bulan 2. Okey, betul-betul ngam-ngam sebelum PKP lah ya. Betul-betul. Lagu ni pun okey, menarik. Dia punya lirik-lirik dia putus cinta ya. Dia putus cinta tapi dia move on balik lah. Putus cinta tu. Kita wanita kena kuat. Kita kena move on. Kita kena kuat. Kita kena move Jangan on. sedih boleh, jangan lama. Betul. Tapi itulah dia. Siapa yang pembikinan lagu ini? Penghasilan liriknya? Penghasilan Intan Saharudin dan komposer Sheikh Kalam dengan Zamzoy dan diterbitkan Family Tree Media. Okay, jadi macam mana Dilia boleh macam tergerak hati nak terima lagu ni? Sebab kadang-kadang kan tak jiwa lah itu Betul. kan. Kadang-kadang tu susah jugalah kita nak menjiwai lagu ni. Kan lagu ni kan dia kena dengan penuh emosi, perasaan apa semua kan. Tapi kita cubalah, orang cakap belajar. Jadi benda yang kita belajar ni mesti kita boleh buat. Betul. Okey, kita tahu kan Dilia ni viral sebab lagu Madar Berhila. Boleh tak kalau kita nak dengar Dilia nyanyi sikit lagu Madar Berhila ni? Boleh. Boleh? Boleh tak? Sikit je. Cukup nafas tadi kan? Dah rehat sekejap, dah cakap sikit boleh Okey, untuk tatapan tuan dan puan di rumah, kita akan dengarkan sedikit nyanyian Madar Berhila. Silakan. Bukan sekali kau suarakan kebimbangan pada cintaku, kau tak mampu bersendirian tanpaku. Meremang. Kecil molek je orangnya tapi suara Mantap. mantap. Alhamdulillah. Saya inilah memang daripada kecil dulu mana tahu mempunyai bakat sebegini ke, ataupun lepas kenduri kahwin tu baru sedar bakat yang awak ada ni lain daripada lain. Dia nyanyi ni dia memang daripada kecil lagi. Dia dah minat menyanyi. Minat menyanyi. Memang daripada kecil lagi. Hari-harilah menyanyi. Pergi karaoke ke? Memang karaoke, memang kaki karaoke. Kaki karaoke. Dia macam bila dulu keluarga ibu bapa dia suruh Dilia kena jadi penyanyi. Kena profesional nyanyi lagu ni. Ada pernah tak ataupun kita tak apa belajar dulu? Yelah, memang dalam benda macam ni kita kena belajar, banyak kena belajar kan. Jadi Dilia banyak belajar. Syok. Maknanya ada sokongan daripada keluarga lah, tak ada halangan lah. Memang tak ada halangan. Memang diorang memang support dia lah. Setakat ni penerimaan peminat pendengar macam mana? Setakat ni alhamdulillah semua positif je. Alhamdulillah. Mungkin ada perancangan kan, plan nak buat sebab sambutan menggalakkan ya. Sambutan diterima baik. Jadi mungkin lepas ni Dilia nak buat lagu baru ke nak InsyaAllah. Dilia boleh tulis lirik sendiri? Lirik sendiri tu tak. Belum lagi lah. Nanti dia kot. Belajarlah sikit-sikit. Benda ni kena belajar satu-satu. Okey. Jadi sekarang umur Dilia 25 tahun. 25. Mudanya? Allah, mudanya. Masa video tu viral, umur Dilia 18 tahun tau. Wow, penyanyi sekarang, usahawan. Kalau ni jadikan satu nasihat buat semualah para wanita. Ke sesiapa sahaja yang muda-muda mungkin mempunyai bakat tapi tak berani nak tampil. Apa yang Dilia boleh nasihatkan? Okey, yang Dilia nasihatkan lah. Kita kena, apa orang kata?
kita kena confident bila kita buat sesuatu benda. Itu je. Kita kena confident. Betul-betul itu yang paling penting. Itu paling penting. Confident paling penting. Kalau takut-takut tak boleh nyanyi live macam ni. Betul. Apa-apa pun rasa confident ke keyakinan ada ke tak ada, keyakinan tu kita buat yakin lah ya. Betul, kita buat yakin. Baik, kita nak ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih meluangkan masa kan, wanita yang sibuk, usahawan, penyanyi semua dia kan. Kita ucapkan all the best, selamat maju jaya Dilia. Terima kasih. Memantap suara ni kan. Kan sangat. Saya sangat suka. Dah jadi peminat Dilia dah Terima sekarang. kasih lepas ni. Okeylah. Okey, terima kasih kepada semua juga meluangkan masa bersama kita. Semoga memberikan manfaat dalam siaran kita hari ini. Dan pastinya Isnin nanti kita juga mempunyai tema yang sangat-sangat menarik. Hari Isnin nanti kita ada siaran khas mengenai sambutan Hari Kebangsaan 2020. Pastikan anda jam siaran kita akan bermula pada pukul 7.30 pagi. Betul. Selalunya kita akan mula pukul 8 pagi, tapi hari Isnin nanti kita akan mula pada jam 7.30 pagi nanti. Jadi pastikan anda terus menonton kami di Malaysia hari ini. Jangan lupa temu janji kita pada minggu hadapan. Anda jaga diri, jaga keselamatan, jaga SOP dan paling penting sekali kita sematkan rasa kemerdekaan dan sayang kepada negara kita. Pastikan anda hujung minggu ni kekal selamat ya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye.